Farah kata fine. Okay, dah tak update slide. Farah pula. Elin punya Elin punya Elin punya ni lain ni. Dia punya code. Sekejap. Sorry, ada typing error kat situ. Elin kata, if you fail to prepare, you are preparing to fail. Okay, so boleh tak kita type kat chat room, say congrats Elin. Elin is a very new UTC tak sampai 3 bulan lagi. Alright, so next kita ada Fakri. Next sharing kita ada Fakri. Fakri share. Dia kata dia hanya ada 2 klien saja from this. Betul kan, Pak Luqman? 2 klien je kan? Ya, betul-betul. Dia ada tu. Kalau nak tanya boleh tanya. Betul-betul. Ya, Fakri ada? Ada. Ada tu. Fakri, boleh tak Fakri share sikit? Sebab I remember that Fakri kata this closing Fakri ada 2 orang klien saja kan from this? Betul-betul. Okay, Fakri dapat dari calling. dua-dua from call calling Betul. Okay, boleh tak Fakri share about your quotes? I never lose, I either win or learn. Okay, actually quotes ni Fakri ungkapkan lah, maksudnya dari based on previously Fakri punya closing juga, which is pada hari yang Fakri close 2 klien ni, Fakri close pada hari yang sama 2 klien, pagi dan petang. Before this Fakri pernah ada juga 2 klien pagi dan petang tapi tak close. So dari that event yang hari Fakri tak close 2 klien on the same day tu, memang Fakri learn something lah daripada tu. So Fakri tak kalah that time, tapi Fakri belajar something new. So Fakri implement dekat klien yang Fakri close je lah. So that's why Fakri quote situ, I sama ada menang atau I belajar. Macam tu. Okay, boleh tak kita semua type kat chat room, ataupun kalau nak boleh buka mic and say congrats Fakri. Congrats Fakri. Congrats, Fakri. Thank you. Syah, yang paling Kak Wanda teruja, Fakri ni umur dia baru 22. Ya, dia 22 and dia baru je less than 3 months Betul. dalam sebagai UTC. Tu yang Kak Wanda macam, wah, umur 22 ya. Gaji Bagus. 2,000 seminggu ya. Kali tu nak jumpa dia cancel. Muda banyak. Nak recruit dia 2 kali jumpa tau. Dia Kali game Abang pertama. Roman. The only person yang boleh sidai Abang Roman. Pernah sidai Abang Roman. Itulah. Akak kata tak payah dah. Move on akak cakap. Tak payah dah. Dia dah sidai awak sekali cukup. Baik Abang Roman. Baik tak Abang Roman sidai. Persisten. Nasib baik Abang Lukman persisten. Okay, insyaAllah kita doakan yang terbaik untuk Fakri. Okay. Alright, so next sharing kita ada another gentleman. Kita ada Aizat. Aizat ni pun Syah sangat-sangat sukalah dia punya energy. Kalau dia buat kalau dia buat energizer tu memang sukalah panggil dia. Okay. Aizat hari ni tahu tak pukul berapa dia sampai office hari ni? 7:30 pagi Syah. Ya Allah. Ini yang orang tak tahu. Yang orang nampak ni kan. Okay. Orang nampak dia close 125,000, energy macam tu. Tapi 7:30 pagi dah sampai office. Aizat ada tak dalam ni? Saya rasa dia tak ada. Tak ada Dia lagi. balik sebab bapak dia masuk hospital tu. Oh ya Allah, ya ke? Emergency. Kita sama-sama doakan. Tadi dia beritahu Finas. Okay, doakan semua semoga ayah Aizat sihat. Okay, dipermudahkan. Rasanya baru berair tu. Alright, next sharing kita ada Effie. Effie ni dia this closing inclusive of 20,000 cash, which yang dia adalah pertama kali dia close, dia pecah telur, dia kata pecah telur close cash, and this is pecah telur tapi next insyaAllah akan ada lagi with the total closing of 172,000, income of 3,600.
And best part is Effie dah ada 600,000 ya. Dia keep on going. Tadi pun dia ada lagi closing. InsyaAllah Effie ni $1 million producer lah in October ya. Effie ada ke? Ada tu, ada dia. Ada. Effie boleh tak buka mic? Ada. Ada. Effie boleh tak Effie share dengan kami macam mana Effie mengekalkan your energy untuk closing? Kekalkan energi Ah. Hari-hari fikir bil nak bayar. Unstoppable tau Effie. Hari-hari fikir bil nak bayar ya. Ya saya. Ada rimau, ada sotong kejap ah. Tunggu. Ah. So ya. So maksudnya the more commitment that you have, the more income. Besar periuk besar kerak. Tapi that is the reason why kita kena tinggikan komitmen. Betul. But that's the only way untuk kita naikkan kita punya income. Agree. Alright. So boleh tak kita type kat chat room ataupun buka mic. Say congrats Effie. We want to be like Congrats, you. Effie. Congrats, Effie. Top declare. Okay, next kita ada another downline of agency supervisor Arif. Okay, ini pun master repo yang sebenar. Okay. Siapa yang tak pernah kena repo dengan dia memang pelik lah. Sebab mulut memang manis. Okay, mulut manis, pandai bercakap. Okay, so dengan quote-nya either you run the day or the days runs you. Total closing of 204,000, income of 4,600,000 in a week. Okay, Adat hari tu share that from this closing dia ada 3 sahaja klien. Besar-besar kan? 3 sahaja klien, ada 1 new client and dia pergi outstation untuk close this client. And I remember apa yang Adat share, dia memang menggunakan training last week. Siapa ingat training last week pasal apa? Dia memang menggunakan training last week tentang siapa yang tahu last week pasal apa? Storytelling about metaphor. Metaphor. Dia cerita menggunakan metafor kepada klien dia. Alhamdulillah 3 orang klien senang nak repeat and dia dapat lagi 1 new client. Alright, berbaloi ya pergi ke Johor 204,000. Alright. Okay, last but not least, kita ada our master closer of the week. Kita ada Ayu. Dia close 370,000 cash. Semua ada dalam closing dia ni. Cash ada, EPF ada, PRS ada, DDA pun ada. Semua dia ada. And with this closing, dia hanya ada 1.3 million saja shortage ke Portugal. Kita sama-sama doakan Ayu cepat-cepat untuk qualify ke Portugal. Quotes dia, never stop believing in hope because miracles happen every day. Saya ingat sangat Ayu cakap dia memang tukar rutin dia. Hari-hari dia tukar tiga poin tentang rutin dia. And dia kata mandi pun dia ingat tentang closing cash. Ayu ada ke? Ayu ada kan? Ada, Ayu ada. Panggil dia. Sorry, tak nampak rupa semua orang. Mandi tak basah, tidur tak lena, mengingatkan nak close cash. Ayu boleh tak Ayu share? Okay, Alhamdulillah, terima kasih semua. Okay, Ayu punya closing ni actually direct approach. Client sangat easily, effortlessly and teachable client. So client ni apa yang cakap semua dia Ayu. Amazing. Betul. Apa yang cakap dengan dia semua okay je. Boleh record. Dia tak nak dah. Lepas tu penat kan macam hari tu waktu orang dia tanya tak nak buat apa-apa ke, dia cakap tak nak sebab dia dah penat dah. Sebelum ni dia buat sale. Dia orang sale Panasonic. I see. Betul. Okay, lepas tu proses seminggu Ayu settlekan dia punya tu semua.
Lepas tu yang lain-lain tu ni lah DDA semua tu client existing. Memang Ayu kalau jumpa klien memang Ayu upsell semua. Betul. Macam sebelum ni Kak Wanda ke siapa yang cakap Ayu you minta je PRS, minta je. Kalau dia tak boleh masuk 3,000 pun 500 ke minta je. So sekarang ni mana klien yang 50 tahun ke atas ke memang Ayu akan minta. Sebabnya macam 50 tahun kan dia orang dah tak lama kan nak pencen kan. So tak adalah macam nak terasa sangat kalau dia nak letak tu tak boleh bawa keluar kan sebab 5 tahun lagi dia dah boleh bawa keluar. I So see. kita ada fee takaful. So kat situlah poin-poin yang Ayu selalu guna. Berapa shortage PRS Ayu ke dah settle? Belum. PRS Ayu shortage ada lagi lebih kurang 8,000 macam tu. Sorry lah tu. Sikit lagi. Sikit lagi tu Ayu. Boleh Ayu, sikit lagi Ayu. Doa-doakanlah Ayu dapat macam last year pun rezeki terpijak kak. Tiba-tiba klien nak masuk cash, government client, I terus minta dekat dia 8,000. So harap-harap kali ni dapat juga Nak minta dekat klien ni tapi tak boleh, dia dah 55. Kalau dah tak nak minta 55. dah. Mungkin boleh letak kat anak dia ke? Idea. Okay. So Ayu kata rezeki terpijak tapi ada satu for me Aisyah rasa Ayu mendapat rezeki terpijak tu sebabkan apa yang Ayu dah buat. Betul tak? You reap what you sow. So boleh tak share apa yang Ayu buat? Apa yang rutin yang Ayu tukar tu? Okay, sebelum tu Ayu nak bagi tahu yang ini direct approach tau. Ayu seriously Ayu memang suka. Sebenarnya result direct approach lagi best lah dari nak compare to calling. Pada Ayu, bagi Ayu lah. Daripada Ayu punya experience. Okay. Apa rutin yang Ayu buat? Macam yang Ayu share hari tu, Kak Linda pun dah ada share kat dalam group. Ayu memang tukar Ayu punya rutin. Ayu jaga mindset Ayu. Lepas tu Ayu tahu apa benda Ayu nak. Lepas tu memang pagi-pagi memang tak, setiap pagi memang tak tinggal lah duha, walking out, lepas tu affirmation, gratitude. Itu memang Ayu buat. Lepas tu jaga circle, itu yang paling penting. Ayu rasa start Ayu jaga circle kot, Ayu senang attract benda-benda macam ni. Ayu senang attract yang klien-klien yang easily, yang effortlessly, yang baik macam ni. Amazing Ayu. So sebabnya kebanyakan lepas Ayu jaga circle tu, new klien Ayu semua macam dengar kata je macam bagus. Dia Ayu attract klien yang teachable sebab mesti Ayu pun sangat teachable. Betul tak Kak Linda? Betul lah, nak harap gitu lah. Betul. Senang nak jaga dia. Dia dah tahu dah nak buat apa, dia cari. Senang dah jaga Ayu. So Ayu pun dapat klien sama macam Ayu. Okay, congratulations. Boleh tak semua buka mic? Type kat chat room. Congratulations Ayu. Congratulations Ayu. Congratulations Ayu. Dan kita boleh juga doa dan affirm klien teachable. Congratulations Ayu. Doa kan, letakkan dalam you punya affirmation. I have clients yang sangat-sangat teachable, mendengar kata. Tadi akak tengok dalam buku Fakri, dia tulis dekat buku 80 points dia memang tulis I'm 300,000 K target. I attract client easy and teachable client. Dan bulan ni tu akak tanya dia Fakri, lepas tu tanya bulan ni berapa dah Fakri? 230 dah bulan ni. Wow. Dia memang tulis setiap page 80 points book dia tu dia tulis atas sekali. So memang apa yang kita fikir, apa yang kita sebut, apa yang kita tulis, you are attracting to it. So kita tulislah benda yang kita nak, bukan kita fikir benda yang kita tak nak. Focus on what you want. Focus on that. Focus on what you want. Ines kata the power of confession. Alright. So kita dah habis sharing kita untuk minggu ini. So insyaAllah next week kita akan dengar lagi ramai orang yang sharing. Okay, so moving on. Just nak introduce our team training for this week. And the master trainer tak sabar nak dengar these two powerful ladies untuk buat sharing hari ini. Okay, we have our master trainer. We have Kak Wanda, $1 million producer and also an NSC Trip qualifier.
first runner-up agency supervisor in Baan 2022 and ditemani oleh our agency manager yang dari negeri Kedah, okay, $1 million producer dan NSC Challenge Trip qualifier, and dia adalah first runner-up personal sales personal sales producer Baan 2019, 2020, 2021. And champion personal sales producer Baan 2022. And without further ado, let us call Agency Supervisor Wanda and Agency Manager Zaitun. Hello, hi, Assalamualaikum everyone and good evening. Kalau siapa yang terlepas hari Selasa hari tu, sama ada yang tak dapat datang fizikal ataupun tak dapat nak join Zoom masa hari Selasa, so hari ni kita akan ulang balik pasal topik training lah. Okay, tapi kita akan ada few tips lah, ada bonus tips sebab kita ada master trainer dari Kedah yang akan bagi bonus tips lah pasal repo ni nanti. Okay, so sebenarnya how to increase closing ratio. Sebenarnya dalam ni mesti ada yang baru, ada yang lama semua kan. So mesti ramai, especially yang baru ke, mesti akan tertanya macam mana nak close, macam mana akak close, macam mana abang close kan. Sebenarnya ramai yang tak tahu rupa-rupanya kan. Kita punya appearance tu pun penting. Macam hari Selasa hari tu siap ada yang catwalk dekat kita punya Ultimate Champion tentang pemakaian. Memang kena dress to kill and kena very presentable. So kalau katakan untuk siapa tu? Kalau appearance kena presentable and dress to kill. Sebab apa Kak Wanda kata macam kena benda ni? Sebab ini adalah satu benda yang memainkan peranan yang penting dalam kita punya closing dengan kita punya prospek. Okay. Alright, Zack, next. Okay. And then juga 7 steps, okay, dan juga 4 arrow communication. Benda ni semua kena datang training untuk tahu apa 7 steps of closing dan juga 4 arrow communication. Benda ni dalam setahun tu kadang-kadang leaders dalam Ultimate Champion akan ulang banyak kali dan maybe korang punya upline pun akan cakap benda yang sama juga. Sebabnya yalah, benda ni memang kita kena selalu ingatkan. Macam Kak Wanda pun dalam this industri pun sudah beberapa tahun, tapi kadang-kadang macam kena ingatkan juga kita punya 7 steps of closing tu apa. Alright, okay, next. And also product knowledge. Tapi dalam tiga-tiga ni korang tahu tak? Okay, antara appearance, 7 steps ni dan juga product knowledge, yang mana satu yang mewakili banyak sangat percentage? Percentage yang paling tinggi korang rasa apa? Cuba letak dekat chat box, sama ada appearance, 7 steps tu ataupun product knowledge. Yang paling banyak. Appearance. Betul. Sebenarnya yes, betul. Appearance dia mewakili sebanyak 50% daripada kita punya closing ratio. Dan 7 step dan 4 arrow communication about 45% dan product knowledge sebenarnya 5% je. So those yang baru-baru kan jangan risau macam you all nak kena master all the product semua baru nak keluar buat sale. Bukan. Kadang-kadang bila yang kalau tanya upline ataupun all those leaders dalam Ultimate Champion ni, diorang kadang-kadang tak cakap pun pasal product knowledge. Tak cakap pun pasal produk. Kan? Especially macam kalau kita macam referral ke, macam klien kita refer kita pada new client, kadang-kadang tak tanya pun. Kak Wanda pernah juga masa dalam roadshow, klien menyerah diri, tak present. Terus dia kata, I nak buat cash investment lah 10,000. Terus macam tu. Masa dekat roadshow. Kita tak abang kata, kita barulah nak buka laptop ke nak present kan. Tak apa. Dia kata, I dah tahu. Sebab masa tu mungkin, Kak Wanda pergi roadshow pakai smart-smart ke apa ke semua kan. And also klien pun dah ada knowledge pasal benda tu. Alright. So make sure that if let's say kalau ada roadshow ke, kalau you all jumpa klien ke, okay, you kena check your appearance, dressing macam mana semua. Okay.
Alright, so far ada apa soalan boleh letak dekat chat box ataupun unmute, okay? Alright, so next. Okay, this is the 7 steps of closing. For those yang baru, yang orang kata yang nanti takut lupa lah apa kan, semua you all boleh snap gambar ni. Sebab nanti mana tahu for the next training ke kan, training minggu depan nanti dia akan tanya apa yang kita belajar. So, kena ingat these 7 steps, okay? And first kali adalah about repo. Repo dan juga the second step need analysis ni very important sebab dia akan link. Okay, so hari ni, malam ni, kita hanya nak cakap pasal repo je. Alright. Okay, next, Z. Okay, sebab no repo, no right to sell. Yang ni memang kena selalu ingatkan diri kita. No repo, no right to sell. Tapi, okay, alright. Tapi, mesti ramai yang tertanya. Macam Kak Wanda juga, ramai juga orang yang baru ataupun prospek untuk jadi unit trust consultant, dia akan tanya, Kak, saya tak pandai nak buat sale. Macam mana nak repo? Saya ni tak pandai cakap. Benar tak? Korang dapat prospek dia kata tak pandai cakap. Zack benar dia mengangguk tu? Kalau nak fikir balik, Zack sendiri consider Zack ni introvert dulu. Introvert. I am introvert. I bukan jenis yang huha-huha, terlalu Betul. social. So sebenarnya betul. Kita sebenarnya daripada asal tak pandai bercakap, kita boleh belajar untuk bercakap. Betul? Betul. Kan? Sebab macam Syah pun dia accountant dulu. Pun introvert juga, tak bercakap. Macam Kak Wanda juga dulu, credit analyst juga, background accounting pun rasa tak bercakap. Tapi bila buat sale, kita macam, oh banyak cakap. Sebab tu orang ingatkan macam Kak Wanda ni memang semula jadi extrovert agaknya kan. Macam, tak sebenarnya. So sebenarnya kita kena macam repo, okay? And then dalam training, physical training, online training di Ultimate Champion dan juga Public Mutual, dia akan banyak ada macam-macam course dan juga training. Yes, dan yang paling penting kita kena practice. Practice lah nanti repo dengan you punya upline, you punya sideline dengan kawan-kawan dalam Ultimate Champion boleh je. Mungkin tanya, Haji Lokman macam mana jom boleh tak ajar saya macam mana nak repo orang sekian-sekian ke? Boleh tanya kita punya Gamlinda ke macam mana nak repo. Tapi tak apa, malam ni kita ada beberapa soalan dan juga beberapa tips. Alright? Okay, so next. Cuba jawab soalan ni. Repo is, okay. A, Nombor B, C, D. Nombor A, satu. B, C, D. Okay, boleh letak dekat chat. Apa jawapan dia? Repo is nombor A, the capacity to evaluate another point of view. B, why you are attracted to someone. Repo is the process of building a relationship with someone. Atau repo is a close connection marked by common interest or similarity in values. A, B, C atau D? Cepat. C. C. Okay, C. The process of building a relationship with someone. Ni semua tembak je ni. Siapa Countdown. Arwin? 5 saat lagi. Semua di atas. Tak ada semua di atas. Tak ada, ni tak ada semua di atas. A, B, C, D. Okey, dah. Okey, sebenarnya jawapannya adalah jawapannya apa? Ya, betul. Jawapannya adalah D. Repo is a close connection. Okey, kita kena buat connection dengan kita punya prospek. Dan juga macam mana nak connect tu, kita kena ada interest ataupun similarity in values. Kena ada similarity. Baru kita boleh connect, kita boleh hook. Kita nak build relationship. Tetapi bukan sekadar build relationship. Dia kena ada connection. Dia kena ada the common ground yang sama-sama tau. Yang buat kita sync dengan dia. Kita ada same wavelength. Itu yang akan buat benda tu akan betul-betul connected and dia akan agree dengan apa kita bercakap. Itu jawapan dia. Okay? Alright. So next, question number 2. Okay, ni baca betul-betul Repo is important in business because A, people listen and respond to people they have repo with. Nombor 2, B, when there is repo, there is trust. C, people buy from people they share repo. Ni baru ada.
D, all of the above. Okay. Apa jawapan dia? Cepat, cepat, cepat. Push. Ini macam dapat soalan bocor ke apa ni? Semua di atas. Okey, betul. Betul. Okay. Yes, betul. Repo is kita listen. Okay, people listen and respond to people yang kita repo tu, kita kena listen. Okay, biar orang tu akan cakap banyak. And then sebenarnya bila kita dah repo baik punya, dah ada trust tau. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok leaders dekat Ultimate Champion, dia tak perlu present pun. Because repo baik punya and dah ada connection, dah ada trust. Dan people buy from people, they share repo. Okay, alright. So next. Okay, so next, why repo? So sebenarnya macam soalan-soalan tadi, kita nak repo sebab kita nak build chemistry dengan kita punya prospect. Sebab bila kita build the chemistry, that consists of trust lah yang paling penting, especially dalam kita punya kerjaya kita as a unit trust consultant tu, memang kena ada trust. Alright, dan juga empathy and harmony lah. Harmony maksudnya macam mana kita tak adalah nak orang kata macam nak argue ke kan. At least memang ada similarities antara satu sama lain. Dan juga mutual understanding dengan kita punya, dengan orang yang kita repo. Zaid nak tambah apa-apa? Tak ada. Okay, alright. So next. Okay, setakat ni kalau ada apa-apa soalan boleh tanya Okay, kita ada quiz. Quiz yang ketiga. In order to build repo, we must first be able to A, listen, B, establish trust, C, provide accurate feedback, or D, observe. Baca betul-betul, Ayu. In order to build repo, we must be able to apa? Listen, establish trust, provide accurate feedback, ataupun kita observe. Kita repo sebab apa? Tu yang penting. Sebab dia dengan 7 step tu dia ada link tau. Nombor 1 tadi kita tengok dia ada repo, and then nombor 2 tu need analysis kan? Alright. Siapa ada jawapan tu? Dah ada yang betul ke? Okay, ada A, ada D, ada C. Okay. Dia macam nampak macam senang je repo ni kan. Tapi dia punya intipati repo tu kena sampai. Okay. So jawapannya adalah jeng. Yes, observe. Kita kena observe. Kita kena observe dengan tepat. Sebab bila setiap apa info ataupun bila kita repo, bila klien ataupun prospek kita jawab, kita kena observe dia punya jawapan. Listen betul, kita mendengar. Ya Zack? Dia sebenarnya jawapan kat sini semua betul sebenarnya. Tetapi yang paling penting adalah kita kena observe. Observe ni menggunakan mata kan. Sebenarnya yang paling penting adalah non-verbal body language tau. Yang paling penting sebab cuba je tutup mata, you borak dengan klien you. You boleh tak baca riak muka dia? Boleh tak macam nak orang kata nak predict apakah perasaan dia ke macam mana. Kalau kita tutup mata, kalau kita listen boleh, kita masih boleh listen, kita masih boleh bagi feedback kan, kita boleh bercakap. Tetapi kita tak boleh nak baca non-verbal punya cue tau. So that's why non-verbal punya cue ni dia lagi important sebenarnya. Sangat-sangat penting. Okay? Okay. Alright. So ada apa-apa soalan boleh tanya Okay. Tu dia punya feedback lah. Macam Kak Zaid cakap. Okay. Behavior, body language. Sebab tu kita kena observe. Cara dia duduk macam mana. Nanti mungkin kalau sempat sekarang Kak Wanda akan cerita macam my experience dengan klien yang agak ketat sikit. Alright. Okay. So next. Yang nak tambah lagi macam observation. Kan kita dah belajar pasal DISC, personality traits kan, kita punya klien. So sebenarnya yang tu pun kita dapat tahu pun daripada observation sebenarnya. Dia ni dominant ke, dia influence ke kan. So that's why observation is very important. Alright? Alright. Okay. So next, okay. Macam mana kita nak win kita punya repo? Kita ada 4. Kita ada 4 SHIT tu, mirror and match, small talk dengan types of question.
Okay. So yang ni kita ni lah pass the floor to Kak Z. Okay, thank you Wanda. Okay, Assalamualaikum and good evening everyone. So malam ni Kak Z menempel dekat tim game Abang Lokman. Sebab next week tak boleh nak bagi training sebab ada komitmen lain. So that's why Kak Z volunteer juga untuk join Kak Wanda hari ni. Okay, macam Kak Wanda cakap tadi, how to win your repo. Okay, untuk kita repo ni sebenarnya dia ada dia punya arts tau. The art of building repo. Dia macam Kak Z dulu pun Kak Z tak tahu sangat pasal repo ni. Sebab apa tau? Sebab Kak Z punya client base, kalau you guys tahulah Kak Z pernah cakap, my client base kebanyakannya warm market. Warm market yang kenal I. And from the warm market, I dapat lagi referral. So in term of repo ni, seriously I cakap, I memang tak apply sangat. Because I dapat warm market plus referral. Warm market orang dah kenal I. So I just be myself. And yang referral tu pun walaupun I tak kenal dia, untuk repo dia is not that hard. Because kita tahu referral ni dia berminat nak invest. And actually I boleh repo dengan dia dengan bertanyakan balik je. Okay, apa hubungan you dengan referral? You guys ni kawan ke? Apa semua-semua kan? So it's very easy. So sebenarnya repo ni sangat-sangat penting untuk kita, terutamanya untuk kita memenangi hati klien baru lah. Tapi tak dinafikan untuk existing klien pun kita kena ada teknik juga. Okay, so hari ni yang macam Kak Wanda cakap, kita ada beberapa strategi untuk kita repo. Okay, and the first one is 4 powerful elements of communication. Okay, yang terdiri daripada S, H, I and T. Okay, siapa boleh teka S tu apa, H apa, I apa, T apa? Letak dalam chat box. Ingat lagi tak? S apa? S, H, I, T. Anyone? Banyak huruf ya hari ni. Itulah, nak teka-teka pula kan? S. Tak ada orang ingat ni. Apa tak boleh, kita proceed je. Ada. Okay. Strategi, betul. Okay, so sorry. Previous next. Okay, S mewakili strategi, and then H mewakili high energy, I intensity of eye contact, and T transfer of feeling. So Kak Z dengan Kak Wanda akan huraikan satu persatu. The first one is strategy. Okay, strategi ni is very common in whatever you buat dalam hidup you mesti ada strategi. Contohnya kalau anak you nak pergi sekolah, malam ni kita dah suruh buat apa? Zara pergi cek jadual. Kita suruh dia cek jadual, besok subjek apa. Buku nak bawa buku apa. Apa barang kena bawa, baju besok baju sukan ke, baju PJ ke, kita dah suruh prepare siap-siap. Itu strategi nak pergi sekolah. Tapi kalau kita tak be prepared, contohlah, tengah-tengah malam atau pagi esok lepas subuh baru dia cakap, Mama, cikgu suruh bawa batang keladi ya untuk pendidikan sini. Tak apa, cikgu suruh bawa tali rapia lah, paper cup lah. Bayangkan, baru nak cakap. So, apa jadi kat kita? Kita akan jadi kelam kabut lah kan? Kelam kabut, energi kita tu dah affected. Kita rasa marah. Kenapa sekarang baru nak cakap kan? Sebab kita kena prepare, kita ambil masa untuk prepare semua ni. So, samalah macam kita juga, bila kita nak jumpa klien, kita must be fully prepared. Tak kisah sama ada existing client ataupun new client. Okay, kalau untuk new client, some of my tips lah I nak bagi. Kalau untuk new client sekarang ni kan zaman info di ujung jari kan. Kalau at least you dapat tahu nama dia, syarikat mana dia kerja ke kan, ataupun nama dia, maybe, just maybe you can go into social media ataupun you Google nama dia. So dari situ you boleh nampak macam dari segi lifestyle dia dah kahwin ke belum, ada anak ke tak, hobi dia suka buat apa. Contohnya suka naik basikal ke kan, suka pergi hiking ke. So sebenarnya daripada social media ni banyak info yang kita boleh dapat lah. Unless dia memang jenis orang yang sangat orang kata secretive lah, dia private kan semua, kita tak nampak apa-apa lah. But actually you can apply this tip sebab I pernah buat. And then untuk client existing, jangan pula kita dah tahu kita selalu jumpa dia tapi kita tak be prepared. Contoh, kita tahu kita nak repeat dia ni. Sepatutnya bila kita tahu kita nak repeat that client, kita dah siap-siap view dia punya portfolio. Kita tahu which fund kita nak tambah, ataupun kita nak diversify fund. So tak nampak lah macam depan dia baru kita nak tengok, seolah-olah macam kita tak monitor investment dia. Time nak jumpa baru nak tengok. Okay?
So at the same time, kalau you jumpa klien baru, you dah dalam kepala, apa nak propose dekat klien ni? Okay. Apa nak propose tu, kita punya produk lah. Cash ke, EPF ke, DDA, PRS, ataupun kita boleh recruit dia. Alright? So macam mana nak belajar pasal apa nak propose ni, yang cash semua ni, datang training. Kita ada ajar. Nak close cash macam mana, dana apa, EPF macam mana. So yang ni semua perlukan product knowledge jugalah. Okay, sebab you nak propose something. But trust me, on product part, macam Kak Wanda cakap, sebenarnya kebanyakan klien dia tak terlalu orang kata masuk sangat dalam kepala dia. Sebenarnya appearance ataupun you sendiri, sebab kita ada more than 40,000 consultant, you are selling the same product, okay, under the same company. So kenapa dia pilih you? Sebenarnya lebih kepada tadi orang kata the appearance and your attitude semua-semua tu. Okay. Baru cakap pasal appearance kan. Nampak? Appearance contribute 50% of your closing rate. Nampak tak? Sebenarnya appearance ni sangat-sangat memainkan peranan. Okay? Sebab kalau you sendiri pun datang 2 orang consultant yang berpakaian biasa dengan berpakaian 3-piece ni, you mungkin akan lebih orang kata tertarik dengan orang yang berpakaian 3-piece. Sebab dia nampak lebih profesional, and of course kita punya career ni adalah career yang profesional. Kita kena ambil exam, kita adalah consultant. Okay, and nampak lebih profesional, nampak lebih serious, macam Abang Lokman cakap. Okay, kita datang ni untuk jumpa, bukan untuk flirt dia. Kita datang untuk buat business kan. So appearance is very important. Kalau paling kurang pun kan, kalau nak smart casual pun bawa juga blazer tu. Tapi kalau boleh memang 3-piece, sebab kita will never know. Katalah kita jumpa klien kat kedai mamak ke kan, ataupun tempat-tempat lain, kita rasa aku ni overdress ni. Actually, it's always good to overdress than underdress. Sentiasa okay untuk overdress. Sebab katalah lepas kita jumpa mamak tu ke, kita pergi ke LCC kejap, nak beli barang ke, nak jumpa klien lain ke, dan tu pula kita terserempak dengan orang lain, high net client ke, yang kita rasa kita boleh FTF. So bila kita overdress, kita akan rasa lebih confident. Ini akan contribute kepada kita punya confident level. Sebab Kak Z pun pernah kena juga. Sebab Kak Z ni seorang yang sempoi. Sempoi lah. Lepas tu duduk pula kat Kedah. Kat Kedah ni korang memang tak nampak orang pakai 3-piece sangat. Seriously. Sebab Kak Z ni hangat. Panas sangat tau. So like kadang-kadang tu rasa macam masuk kedai, rasa boleh approach business owner ni. Tapi hari ni aku underdress pula. So kita rasa macam kalau aku approach dia, aku tak rasa dia yakin macam aku ni consultant. Kita pernah fikir macam tu tau. Dari segi appearance ni, dari segi kita pakai baju, makeup macam perempuan, kita boleh lah macam orang kata menaikkan siri wajah sikit. Kalau rasa pucat, pakai bedak sikit ke kan. Lepas tu, dia bukan sahaja dari segi tu, tapi dari segi kebersihan juga. Kebersihan sangat-sangat penting. Kuku you pendek ke panjang, bersih ke kotor kan, rambut you macam lelaki wajib free hair kan, tak boleh pakai tutup kepala, unless pakai kopiah ke apa kan. Make sure macam kalau you ada masalah kulit lumur, memang you kena shampoo hari-hari, you make sure you kena basuh rambut you. So banyak benda yang akan contribute jugalah kepada klien punya orang kata scoring mark. Kan dia tengok kita tu, first impression is very very important. Alright, Wanda nak tambah apa-apa? Tak ada. Tak ada Okay, dekat chat tak ada apa-apa tak ada. Okay, so okay, bercakap pasal strategi tadi. Okay, apa yang ada kat dalam beg kita tu pun kita kena ambil tahulah macam anak-anak kita tadi kan, apa nak kena bawa pergi sekolah. So kita seboleh-bolehnya consultant, kita kena ada laptop, iPad ataupun tab. I tahulah kebanyakan newbie, kadang-kadang fresh graduate UTC kan, diorang tak ada laptop kan semua, tab pun tak ada, saya faham. Tapi ini antara orang kata goals you. Okay, matlamat you yang you boleh jadikan sebagai orang kata you punya dream lah. Dapat gaji ni aku nak beli laptop, nak invest dekat iPad, sebab you akan nampak lebih profesional. Kita memang boleh guna handphone, tetapi macam adik cakap hari tu lah, which is saya setuju. Handphone kita ni kadang-kadang tak elok mana pun kan, walaupun dah tukar skrin, tiba-tiba terletak balik sebab anak buat ke apa, katakan nak tukar selalu, lepas tu kadang-kadang berminyak lah apalah kan, tak berapa proper. Yang satu lagi saya perasan, bila buat registration, bila guna handphone, dia akan ada masalah sikit, terutama tentang pop-up blocker. Tiba-tiba dia tak pop up sebab setting handphone tu, dan banyak kali juga macam nak upload gambar susah,
So digalakkan menggunakan laptop ataupun your gadget, your own gadget. Sebab you dah tahu setting you macam mana, klien tinggal nak buat je. Okay. And then kena bawa pen and pencil. Untuk pen tu make sure pen warna hitam kita dah kena pakai pen warna hitam. And then forms kena bawa dan kena bawa lebih. Okay. Letak dalam kereta, letak kat dalam orang kata motor kalau ada apa yang boot tempat simpan tu kan. Letak dalam tu. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita jumpa seorang klien je tiba-tiba dia kata kawan dia pun nak invest. So form dah ada. Okay. And then kita kena ada thumbprint pad. Thumbprint pad pun kena lebih. Sama juga macam kes Kak Zat selalu bawa lebih. Sebab kadang-kadang I jumpa klien yang dia nak invest. Lepas tu dia suka sangat. Dia kata I rasa I nak suruh husband nak invest. Tapi my husband just follow my decision. Ada tau klien. Ada dalam 3-4 orang perempuan. Husband akan dengar cakap wife. Dan husband tak perlu jumpa wife. Husband tak perlu jumpa I. So dia minta je orang untuk husband dia thumbprint dengan apa-apa nak kena isi lah. So I selalu bawa lebih, so I bagi kat dia siap-siap. So nanti sama ada jumpa balik ataupun I tinggal ambil daripada dia dengan postage je kan, I suruh GDAT collect pada dia je. So thumbprint kena bawa lebih sebab kadang-kadang pun kita termisplace tu satu hal juga. And then wet tissue pun seelok-eloknya ada wet tissue. Wet tissue ni nampak macam benda kecil tau. Tetapi I banyak dapat pujian dari klien I. Bila mana I guna wet tissue, dia kata baguslah you ada wet tissue. Sebab tangan dia dah kotor, kena impact tu. Actually dia prefer lagi sebenarnya kita bagi dia wet tissue daripada tisu biasa. Sebab tisu biasa tu kurang bersih. Small thing pun macam boleh menjadi satu pujian lah. Dia pujian untuk kita lah. Okay, nampak kita sangat profesional. And then sales kit. Sales kit jangan tinggal. Bawa lah sales kit kita yang sangat-sangat nipis dan ringan tu. Kan? Ada 4 helai je. Kita punya sales kit tu sangat bagus. Okay, siapa tak dapat lagi, minta kat your upline. Okay? Anything else? Awak nak tambah ada? Sales kit ni kita bukan saja yang ada yang fizikal yang boleh pegang-pegang tu. Even Ultimate Betul. Champion dah sediakan yang korang boleh buka dekat laptop semua kan, yang dah boleh present. Kita ada Money Works for You tu semua dah ada. So benda tu sebab tu kena ada macam at least laptop, iPad ataupun tablet, tak kisahlah brand apa pun kan. At least benda ni antara yang paling penting dah sekarang. So kalau boleh jangan pakai handphone lah, sebab kadang-kadang Kak Wanda pernah try pakai handphone, tiba-tiba dia jadi hang pula dah. Tengah nak buat tu kan. Aduh, kata. Okay? Ataupun tentu pula ada orang call, an important call, dah Betul. terkendali transaction. Betul. Betul tak? Betul. Right? Okay, the next one yang tadi daripada 4 elements tu adalah high energy. Okay, high energy ni dia akan menunjukkan excitement kita untuk memberi servis ataupun menjual produk tersebut. So energy ni contoh daripada voice intonation. Klien boleh tahu sama ada kita bersemangat ke atau kurang bersemangat kan. Voice intonation ni is very important lah, sebab katalah kita bercakap dengan klien kan, macam mana cakap dia bercerita excited, kita jawab monoton je kan. So dia tak kena tau. Okay. Lepas tu voice intonation ni actually antara tips lain lah, dia boleh improve bila kita bercakap sambil berdiri. Ni untuk case cold call. Siapa bila dia bercakap telefon dengan klien, dia suka berdiri. Cakap saya seorang bila saya tengah duduk buat kerja dekat dalam bilik ke kat mana-mana, bila klien call saya akan bangun tau. Jarang saya bercakap terduduk. Sebab I don't know, saya akan bangun bercakap saya berdiri, jalan ke sana ke sini. Sebab bila bercakap sambil berdiri, satu rasa macam lebih energetic, lebih alert. Lepas tu macam kata lebih banyak idea tau bila berdiri tu berbanding duduk. Okay. Voice intonation ni sangat dipengaruhi juga oleh kita punya tahap kesihatan jugalah. So make sure all the consultant please take care of yourself, sebab bila kita tak sakit ke tak sihat kan, nampak sangat suara itu lemah kan, lemah berbanding biasa. The next one is kita kena speak with confident and elegantly. Okay. Back to voice intonation tadi. Bila you bercakap pada volume yang sesuai. Walaupun kita kata high energy, bukanlah terlalu high energy. Pernah tak jumpa orang yang bila dia gelak, combine kuat lagi. Okay, gelak tu kita boleh maafkan lagi lah, sebab gelak tu macam tindakan refleks kan. Tapi bila dia bercakap, duduk dalam flight, semua orang boleh dengar.
Okay, kalau dia duduk kat hotel, dia duduk bilik sebelah kita boleh dengar sampai ke bilik sebelah. Bercakap kuat, gelak kuat. So orang ni memang kita boleh assume dia very high energy. Tapi energy dia tu akan jadi macam, orang kata negatif lah. Dia akan buat orang rasa annoying. So gunakan volume yang orang kata berpatutan lah pada situasi tersebut. Kalau tempat bising, of course lah kita kena kuat lagi lah. Alright? And the choice of words. Okay, words ni ada power tau. Words ada impact, ada power. Contoh kalau orang tanya you, how's your day today? You jawab, okay lah. Okay lah tu energy low kan? Low kan? Cakap-cakap, oh today is amazing. Today is great. So lain. Energy yang kita lontarkan tu lain. Memang lain. The choice of word memang very, very important. Okay? Wanda? Okay? Alright. Okay, ini adalah some extraordinary consultant tips. Okay, yang kita gambar, kita nampak ni gambar apa? Gambar orang senyum, kan? Gambar orang senyum. Okay, sebenarnya bila kita senyum ni, okay, senyum ni sebenarnya dia boleh macam merubah banyak perkara. Dia boleh merubah riak wajah seseorang, dia boleh mengubah mood, dia boleh mengubah suasana. Macam Kak Z punya pengalaman semasa Kak Z sekolah dulu, ada seorang junior Kak Z ni tau, perempuan. Dia selalu usik Kak Z. Dia sebenarnya dia takut dengan Kak Z, tapi somehow bila Kak Z senyum, dia start baik dengan Kak Z. Waktu tu dia cakap, Kak Z senyum sikit lah. Kalau Kak Z tak senyum, muka Kak Z garang tau. Dia selalu cakap macam tu, senyum sikit Kak Zack, senyum sikit. So macam bila you selalu senyum, okay, senyuman yang genuine, senyuman yang ikhlas, dia akan menimbulkan rasa you ni senang di-approach. You are approachable, you are friendly, daripada orang rasa you garang, orang rasa you baik. Orang rasa you ni, dia ni okay lah, friendly lah. And katalah kalau kita jumpa kalau kita jumpa klien kan, kita nak FTF kat luar. Kita ternampak klien jalan kat parking kan. Satu klien muka masam. Satu lagi klien yang kita pandang dia pada dia senyum kat kita. Sebab saya teringat cerita Carol tau. Saya ingat dia pernah cerita sekali dulu. Masa dia jalan kat parking, dia kata dia nampak macam klien tu tengok mata dia. Okey, mata dah bertemu mata. Lepas tu klien tersenyum. Bila klien tersenyum, dia terus pergi kat klien tu, dia kata apa? Cik, sebab cik dah senyum kat saya tadi, saya rasa saya tak boleh lah. Saya kena tukar kad dengan cik. Saya kena tukar kad dengan cik. Itu macam bila orang senyum, dia dah bagi signal dah. Itu signal untuk kita FTF dia. Macam tadi, macam minggu lepas, Lorna kan cerita. Yang dengan kontraktor tu kan. Ada a group of kontraktor, ramai-ramai kontraktor. Tapi salah seorang tu, dia tengok-tengok Lorna, lepas tu riak muka dia bagi senyuman kan. Kalau kau dah senyum, itu memang green light lah untuk kita approach dia. Okay, so sama lah dengan kita kena senyum. Okay, so klien pun akan rasa macam kita relax, okay, kita friendly, kita boleh buat kawan. Lepas tu bercakap pasal agree. Agree ni bermaksud satu, kita selalu dengar ayat customer is always right kan. Okay, apa yang klien cakap kita dengar. Lepas tu kita banyak bersetuju daripada kita membangkang. And apa dia cerita tu, walaupun cerita dia panjang sangat, untuk menunjukkan kita ni active listening, we are listening to what they are talking about, kita kena angguk kepala. Agree je. Okay. Kalau kita rasa kita nak counter dengan dia pun, kita nak, orang kata nak buat handling objection pun, there is a way. Bukan direct. Macam saya tak setuju Mr. Client, tak boleh. Dia ada cara lain. Okay. Macam mana nak tai chi diorang. And the last one is compliment. Siapalah tak suka dia puji kan. Tetapi compliment ni mestilah secara genuine. Janganlah nampak fake sangat. Untuk you compliment ni, you boleh observe. You boleh observe lah apa yang you nampak ataupun apa yang you tahu. Okay, pasal syarikat dia, pasal dia punya achievement. In fact, termasuk anak-anak dia punya achievement. Tiba-tiba dapat tahu anak dia masuk taekwondo. Lepas tu anak dia dapat nombor 1 ataupun menang dalam sukan. Actually, parents ni kan, kalau bercakap pasal anak dia kan, antara benda yang orang kata best, yang diorang suka layan juga tahu. Macam benda yang diorang sangat banggakan. Okay, carilah apa-apa point yang you boleh compliment dia. Tapi benda tu kena genuine. Alright? Ada apa-apa soalan? Oh, by the way, bercakap pasal smile. Macam Kak Wanda kan, Kak Wanda pakai nikab. Macam mana tu? Tak nampak dia senyum.
Tapi Kan? sebenarnya senyum tu senyum tu akan naik ke mata. Okey, mata tu Smiling bila eyes. kita smiling eyes. Bila dia senyum akan nampak mata dia lebih bersinar. Oh, by the way Kak Zat just nak bagi tips lah. Akak rasa mungkin bukan akak seorang yang buat kot, mungkin ramai lagi yang buat. I seorang yang sangat orang kata dulu-dulu cita-cita nak jadi dentist tapi tak capai. So I concern sikit pasal gigi ni walaupun gigi I tak ada lawa sangat kan. So antara habit saya daripada dulu sebenarnya. Disebabkan saya ni appointment selalunya back to back. Kalau saya turun KL contoh, back to back pagi sampai ke malam. So bila jumpa klien nasi makan, tak makan kopi. Nanti somehow kita punya mulut gigi kita, kalau kita minum kopi akan kuning ataupun ada makanan yang terselit kat celah-celah gigi kan. So I selalu bawa berus gigi. Tapi berus gigi ataupun siwak. Tapi I lebih prefer bawa siwak sebab siwak tak payah pakai ubat gigi dan mudah juga lah pakai siwak ni kan. Itu saya lah. Saya rasa macam bila orang bercakap ataupun kita bercakap dengan orang, kita selalunya akan tengok mata, dahi ataupun gigi tau, gigi. So setiap kali lepas I jumpa klien, I will make sure I masuk toilet sekejap, I bersihkan gigi I. Sebab we'll never know, takut ada makanan terselit. Especially bahagian depan-depan ni. Okay, kadang-kadang kopi pun boleh meninggalkan stain pada kita punya gigi. So try lah kalau rasa hari tu banyak appointment kan, rasa macam ni lah, kita kena bersihkan gigi kita, bawalah siwak ke mana-mana. And untuk orang Islam, siwak tu sangat itu sunnah. Sunnah. Sunnah sebenarnya. And I don't know, I rasa siwak tu lagi bersih sebenarnya. Okay. 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 Then okay. Sekarang Kak Zat jumpa Kak Wanda untuk sambung. Bagus sebenarnya kayu siwak tu sebabnya satu dia kita tak payah bawa toothpaste, betul tak? So siapa Betul. yang tak pernah cuba kayu siwak tu boleh cari kat kedai-kedai Arab ke mana ke, dia ada jual panjang-panjang dalam RM2 je. So selalunya kita boleh kerat dua. Sebab dia panjang kan. So kalau kita nak masuk handbag tu tak payahlah nak bawa panjang. So kita kerat dua ke kerat tiga pun boleh. So that macam ngam-ngam kita saiz kita ni je. Kan kita nak senang pegang je. Okay. So alright. So kita punya next topic ni pula. So sebelum tu kita nak berpantun dari mana punai melayang, dari paya turun ke padi. Dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Gitu. So the intensity of eye contact sangat penting sebenarnya. Sebabnya dari mata boleh jatuh ke hati. So tapi okay, yang ini kita tak bolehlah nak buat melebih-lebih. Alright. So maksudnya kat sini memang daripada mata tu boleh menunjukkan macam-macam. And then yang paling penting, meet client at their office. Lagi orang kata bagus sebenarnya nak avoid daripada sebarang kemungkinan yang mendatang. Macam Gam Lokman dan juga Gam Linda hari tu, dia pesan masa hari Selasa tentang pemakaian. Sebabnya bila jadi konsultan ni kita akan macam-macam lah, especially konsultan perempuan. So macam Gam Lokman dia memang pentingkan macam pemakaian, Gam Linda pun sama. And then Gam Linda pun kadang-kadang dia ajak Gam Lokman untuk teman ke apa ke semua kan. So that is very important sebenarnya. Alright. So pasal intensity of eye contact ni, next siapa yang semua orang takut bertentang mata, betul tak? Especially dengan prospek ke, dengan stranger ke, betul tak? Macam Kak Wanda dulu ada satu training, tak ingat training apa dekat Public Mutual, dia suruh lelaki dengan perempuan berdepan-depan untuk bertentang mata. Aduh, masa tu memang jam. Macam alamak kenapa macam nak bertentang mata tau. So sebenarnya kalau kita nak bertentang mata, sebenarnya kita nak catch attention kita punya prospek ataupun klien. Sebenarnya dia punya tip senang aja. Kalau katakan kita jumpa klien, kita nak macam janganlah kita tengok mata dia macam tu, dia pun takut kat kita kan. So yang paling penting kita boleh tengok dia dekat tengah-tengah ni. Dekat dahi kita kat tengah-tengah tu, kita tengok dekat tengah-tengah dia as if that macam kita pandang direct pada mata dia sebenarnya. Ataupun pandang dekat ekor mata dia. Kita pandang dekat ekor mata dia je sebenarnya. Tapi dia nampak seolah-olah kita macam pandang direct dekat mata dia. And kita punya paras pandang tu hanya dekat bahagian ni je lah. Bahagian muka ke kan. And never look dekat bawah daripada muka prospek ataupun klien kita.
Okay, so that is the tips lah kalau siapa yang malu-malu nak bertentang mata. So, okay, so lepas ni bolehlah try dengan orang rumah ke, kan, dengan sideline ke siapa-siapa. Syah dah senyum lah bila orang kata suruh try dengan orang rumah. Okay, alright. So next, ataupun siapa ada tips apa-apa boleh juga share. Alright, so sebelum ni ada? Sebelum ni ada? Transfer of feeling. Transfer of feeling pun penting sebenarnya untuk kita touch clients punya heart lah. Janganlah macam kalau katakan client tu macam dia frust ke apa kan, kita macam muka toya je, kita buat bodoh je, tak. At least kita tunjukkan macam expression. Mungkin tak boleh dari segi muka macam Kak Wanda macam nak tunjukkan kesedihan tu macam okay, it's a bit challenging for me lah. Tapi memang adalah cara-cara macam mungkin daripada suara Kak Wanda ke, Kak Wanda akan cakap, betul tu Puan Ayu, saya faham keadaan Puan Ayu. Okay, kita punya suara, play with the emotion tu penting. Kalau katakan klien macam excited, kata, Wanda, Alhamdulillah saya. So macam kita pun tunjuk. Kita punya, ya ke? Kita pun sama-sama excited juga dengan kita punya prospek ataupun klien kita. Sebab tu kadang-kadang facial expression and hand gesture tu pun sangat penting. Tak kisahlah macam Kak Wanda dalam training ni pun, memang akan tengok Kak Z ke, Kak Wanda ke, siapa pun kadang-kadang tangan memang angkat. Tapi make sure kalau hand gesture jangan pula nanti over sangat sampai terkena pula muka klien ke apa, hati-hati. Okay, tu macam dah over sangat. Alright, and then transfer of feeling macam kita boleh macam sampaikan melalui storytelling juga. Macam last week punya training memang sangat bagus yang berkaitan storytelling, metafor tu kan. Sebab mungkin dengan benda-benda macam tu, kita boleh transfer ataupun benda tu sampai and akan connect dengan kita punya prospek ataupun klien kita. Alright, okay, so next. Quiz. Banyak betul quiz malam ni. Alright. So, research has shown that when people communicate, the messages they perceive come from 7% dari word spoken, 50% from the speaker's body language, 38% from the tone of voice. B, 33 dari word spoken, 33 daripada body language, 33% from the tone of voice. C, 51% from the word spoken, 27% from body language, and 28% from tone of voice. D, 71% from the words, 21% from speaker's body language, and 8% from tone of voice. Which one? A, B, C atau D? Cuba letak dekat dalam chat box. Kita nak tengok jawapan dia. Mana yang penting? Jennifer kata A. Arwin Frida kata B. Syah kata A. Yang lain? Yang mana? People communicate, message tu come from daripada mana? Sama ada more on the word spoken ataupun kurang daripada word spoken, mungkin lebih kepada tone of voice ataupun speaker's body language. Yang mana satu? A dengan B. A dengan B. Alright. So yang lain ni mesti dia tak tahu, tak sure. Okay, tak apa. Alright. So jawapannya adalah yes, correct. A, 7% from the word spoken. 50% from the speakers punya body language. And 38% from the tone of voice. So sebenarnya body language tu pun penting sebenarnya. Okay. Kita nak tengok sama ada orang tu minat ke, tak minat ke. Benda tu sangat penting. So, alright. So the next one kita pergi kepada mirror and match. Pernah dengar tak mirror and match? Sebab ini adalah salah satu component of communication, which is physiology is about 50%. 7% words and tonality is 38%. So exactly macam yang kita punya quiz tadi. Alright. So next one.
Okay, physiology 50%. Okay, find the pattern, posture and gesture. Kita kena macam orang kata kita kena tengok dia punya orang tu macam mana. Dia punya apa orang kata body language dia macam mana. Sebab tu macam Kak Wanda pernah ada pengalaman jumpa klien yang ketat. Maksudnya yang ketat dekat sini bila jumpa, bila tanya sepatah jawab sepatah. Sampai kita dah tak tahu dah dia macam kita nak ajak dia, kita nak repo, nak ajak borak tapi dia macam very close tau. Macam lepas tu dia duduk macam ni. Tangan dia apa orang kata? Tangan dia berpeluk tubuh. So Kak Wanda kan masa tu dia ada satu kelas NLP yang before that Kak Wanda hadiri benda tu, kelas NLP tu, and then what I do is that I mirror that prospect. Prospek tu dia memang director of the company. So, bila dia duduk dekat bilik dia macam ni, so Kak Wanda pun sebenarnya perlahan-perlahan Kak Wanda akan buat apa orang kata? Berpeluk tubuh juga. Tapi tak adalah macam dia macam ni kan. Tak. Tapi perlahan-perlahan Kak Wanda daripada bawah, Kak Wanda terus berpeluk tubuh juga. Selama beberapa second. Dia ada teknik dia sebenarnya. Dia is about 3 to 8 seconds, Zaid. 3 to 8 seconds macam tu lah dia. Tak adalah macam orang tu buat macam ni, kita terus buat macam ni juga. Tak. Okey, kita macam tengok, orang ni macam kita dah repo, kita dah tanya soalan dia macam, Encik dah lama ke kerja dekat syarikat ni? Ada tau. Kak Wana pernah kena macam tu. Oh, berapa tahun Cik kerja macam tu? Adalah. Ya Allah, masa tu memang jam. Tapi bila sebab dia buat macam ni, Kak Wanda kata tak apa, aku cuba teknik mirror ni. Lepas tu, bila buat macam tu, and then dia pun dah, baru dia, tangan dia dah tak macam ni tau. Dia letak tangan dia atas meja pula. Dia letak atas meja, Kak Wanda pun perlahan-perlahan, about dalam 3 ke 8 second macam tu, Kak Wanda pun naikkan tangan Kak Wanda perlahan-perlahan. Kak Wanda buat macam ni, tapi kat bawah. Ikut dia. And then masa tu still repo juga. Lama-lama barulah dia macam loosen a bit. Baru dia, apa orang kata, baru nak bercakap. So korang boleh cubalah teknik ni. Sebab Kak Wanda pun daripada dulu memang praktis. Macam mana aku ni kalau jumpa. Sebab kita akan jumpa klien yang macam-macam. Dan juga kalau ada kelas NLP, kalau korang boleh join lah. Sebabnya kadang-kadang bila klien ataupun prospek kita order air pun boleh jadi connection juga. Contoh macam tiba-tiba klien kata, okay, I minum air kopi panas. Kadang-kadang Kak Wanda terpaksa order kopi panas walaupun I tak suka air panas sebenarnya. I suka minum kopi ais. Tapi disebabkan klien tu, prospek tu dia order kopi panas. Aduh, aku pun terpaksa order kopi panas. Sebab kita nak match tau. Nak match dengan rhythm dia sebenarnya. Okay. Ni especially kalau katakan, korang boleh try sebenarnya. Boleh try. Kita akan tengok. Sebab tu kalau katakan ada kursus ataupun course NLP ke, is very good. Especially untuk kita match rhythm dengan kita punya prospek ataupun klien. Right. So Zaid nak tambah? Dia apa? Yang dalam NLP lah dia orang cakap. Yang apa? Breathing pattern. Yes. Cara klien kita bernafas pun, kalau kita boleh match dengan cara dia pun, dia akan connect juga. Okay. Okay. And then lagi satu, bila kalau katakan pernah tak jumpa klien yang kelang kabut? Itu yang sangat penting juga. Bila klien kelang kabut, janganlah pula kita mirror dia jadi kelang kabut juga. Tak. Kita kena pandailah nak tune untuk kita sendiri yang jadi relax. Kak Wanda dulu masa mula-mula join, pernah klien nak cepat sampai terlupalah nak suruh sign borang ni lah, terlupa nak tu, terlupa nak ni. So along the way, along the years tu, baru faham kalau aku jumpa klien yang kelang kabut ni kan, cepat-cepat kita kena find the pattern balik untuk kita jadi relax, jadi cool. Sebab tu persiapan daripada dalam beg kita tu, apa borang-borang tu semua sangat penting so that kita dah prepare dah. Okay, yang ni borang ni untuk dia, prospek kita untuk fulfill lah all the criteria. Okay, alright, so next. And okay, 38% is on the tonality. Okay, kita kena match the vibe lah. If let's say macam hari tu Arif cakap, kalau katakan klien tu tengah marah ke apa ke, janganlah kita pula sama-sama matchkan dia punya tone tu.
Tak, okey. Kita kena macam kalau dia tengah high pitch ke, tengah marah ke ataupun tengah tinggi dia punya tone, kita pun kena lowerkan lah. Janganlah kita sama-sama naik ke apa semua, tak. And juga ada separuh orang dia akan suka mumbling. Dia akan cakap. Kadang-kadang bila dia cakap macam mumbling ke apa, kadang-kadang prospek kita ataupun klien kita tak berapa jelas dengan apa yang kita sampaikan. Sebab tu dalam ni kita boleh mirror ataupun kita boleh belajar cara Gam Kimi bercakap. Saya suka. Saya suka kalau dengar dia bercakap. Sebab dia akan bercakap satu mana Gam Kimi ada Tak nampak pun. Ada, okey. Korang tengok kan. Mungkin boleh belajar dengan Gam Kimi. Kalau dia bercakap bersusun. Satu macam ada skrip. Okey. Nanti depan dia kita boleh suruh dia cakap. So dalam ni banyak macam Kak Linda semua kan. Memang dia akan cakap tersusun. Benda tu sangat penting. And also macam orang kata volume and tone lah. Kalau siapa pergi last 2 weeks, 3 weeks yang kita tengok JM Norlela Khalida. Itu dia punya memang really match the vibe lah sebab as orang kata nationwide speaker. Itu dia punya vibe dia lain. Okay. So memang benda ni sangat penting. Alright. So next. So okay, next apa? The 7% is the words. Okay, words have power. Memang betul macam Kak Z cakap. So kita kena repeat certain words and pakai ayat-ayat yang comforting and also interesting. Okay. Alright, ada apa-apa nak tambah Z benda ni? Okay, words, pemilihan words sangat penting lah. For example, you nak kata portfolio dia merah ataupun market tengah teruk. You janganlah cakap market tengah teruk sekarang, kan? So apa patut dia cakap? Contoh, apa ayat dia? Market tengah correction. Contoh, jangan cakap teruk, elakkan menggunakan perkataan yang negatif. Okay, harga tengah teruk ni, tengah jatuh. Guna terbalik sikit, guna perkataan yang comfort. Harga sekarang tengah diskaun. Harga tengah murah. So, avoid menggunakan perkataan-perkataan yang akan membuat dia rasa tak relax. Tiba-tiba daripada dia okey, dia jadi tak okey. So, pemilihan perkataan sangat-sangat penting. And this one you can learn from your leaders, especially leader-leader lama ni. I tahu bila dia orang bagi presentation, mesti dia orang akan ada cara macam mana dia orang sampaikan, nak explain to the client dan tak membuat client panik. Okay? Itu saja. Alright, thank you Zack. Okay, so next. So next kita ada soalan. Quiz yang kelima. Okay, sebabnya quiz yang kita orang bagi ni sebenarnya dia akan berkait tau. Okay, mudah-mudahan nanti lepas-lepas ni korang akan ingat, yang inilah yang Kak Wanda dengan Kak Zack cakap dalam training ataupun yang inilah yang Arif dengan Carol cakap hari tu. Okay, so quiz nombor 5, research has shown that chances of getting caught mirroring are reduced if okay, you divert the person's attention. B, you mix delays in mirroring from at least 3 seconds on not more than 8 seconds. You look away from the person when you mirror. D, you compliment the person first. A, B, C, D. Jawapan dia apa? Jennifer cakap B. Tadi Yang dah lain? sebut. Dah sebut tadi. Yes. Okay, jawapan dia memang B. At least ada gap. Okay, tak adalah macam kita, orang tu buat macam tu, orang tu buat macam ni, kita pun buat macam ni juga. Tak. Kita ambil masa, kita kira mungkin dalam 3 to 8 second. Sebab apa? Sebab kita tak nak macam tertangkap. Budak ni dia kata macam, kenapa dia buat macam ni juga kan? Sebabnya, dia macam, okay, dalam ni dia kata, mixing, dia kena ada delay lah. Delay untuk reduce chances untuk getting caught. So, okay. Okay, kiranya macam such as the body language or speech patterns. So, Dia macam cerita dia, kalau orang tangkap kita mirroring, so kita meniru tau. So kita tak authentic. Kita tak genuine. tak genuine. Kalau dia sedar kita mirroring dia, dia pun belajar NLP, kita namakan. Betul. Dia asyik ada body language je tak habis-habis kan. Nak cakap pun tak boleh. So kalau nak meniru dia tu, nak mirroring dengan dia tu, ambil masa sikit. Delay sikit masa tu.
Okay. Okay. Okay, alright. So next, okay, quiz number 6, last lah. Okay, good rapport building techniques are so effective because A, they show you like the other person. B, they go straight to the other person's unconscious mind. C, no one really knows. D, they take immediate effect. A, B, C atau D. Good rapport building. Which one? Good rapport building. Tembak je, jawab cepat. Tak ada orang jawab, tak nak garang kat slide ni. Patut, kan? B. B. Okay. They go straight to other person unconscious mind. Lain asyik Jennifer je jawab ni. Nampak sangat orang lain tak ada active listening dah. Nampak Ah, orang tak active listening dah ni. Orang lain tak dengar ni. Dia tengah tengok Marisa. drama. Dia tengok Ah. drama. Marisa tengah tengok drama ke apa Marisa? Okay. Okay, jawapannya adalah B. B. They go Ah. straight. Okay, Zack. Okay, so sebenarnya yelah macam kita cakap tadi, it's not all about the words tau. It's all about the non-verbal punya clue, the body language and everything. Dan benda ni akan masuk ke subconscious subconscious mind client. Dia akan ingat tentang you. So it's very important untuk you pelajari semua ni. Okay? Okay, so seterusnya ini last, okay, I tahu nak dekat pukul 10 dah, alright. So the last one is small talk, small talk. Small talk ni apa? Small talk ni basically sembang-sembang, kan? Bila kita jumpa dengan klien, kita kena create small talk. Kena bersembang dulu untuk kita, orang kata warm up. Kan? Selalunya bila kita buat small talk ni, kita bercakap ni, kita akan sentuh pasal common, orang kata kita akan keluarkan common question dulu. Bukannya perkara yang terlalu, orang kata personal, okay? Terlalu spesifik. Kita akan bertanya dulu untuk warm up dengan klien. So, untuk small talk ni, you boleh guna yang S-Connect ni. Okay. Pertama, stay in the present moment. Make sure bila you bercakap dengan dia tu, you betul-betul pay attention. Kadang-kadang kita ni, especially perempuan, senang. Orang kata, kita ni multitask. Bercakap dengan klien tapi teringat, kat rumah tadi aku dah padamkan dapur ke belum? Api dapur ke belum? Kat rumah tadi apa benda yang aku nak buat lepas ni, nak ambil anak aku ke apa kan? So jangan nampak sampai kita ni macam tak fokus tau, okay? Lepas tu create open body language. Okay, pasal body language ni contoh cara you duduk. Cara you duduk tu macam ni ke ataupun orang kata macam ni. Kan? Kaki you pun sama. Kaki you terbuka yang apa? Ke arah point, ke arah klien ke ataupun macam ni. Okay? So create open. Nampaklah you ni orang kata approachable. You memang serious. Okay? And then observe non-verbal cues. Contoh kalau dia menguap ke, dia dah stuck meja ke kan. Benda ni kena observe. And next, okay, notice what your gut tells you what is going on. Okay, bila kita observe dengan mata kita, selalunya kita ada insting. Agak-agak apa dia nak tanya. Dia ni macam muka dia macam nak marah je, agak-agak apa soalan dia tanya. So kita dah ada that feeling, kita be prepared sikit tau. Kita akan tahu apa kita nak jawab next. And then nurture the conversation. Make sure you pay attention and orang kata apa? Ada two-way communication. Bukan dia bercakap seorang-seorang. And engage with eye contact. Macam Kak Wanda cakap tadi, tengoklah dia punya dahi ke kan, pada mata dekat posisi ke kan. Jangan tunduk bawah, jangan tengok handphone And convey warmth with your voice tone. Voice tone tadi Kak Zat pun dah cakap. Voice tone you kena jaga. Okay, kena match dengan klien. Macam Kak Wanda cakap tadi, voice tone penting. Contohnya klien tu dia excited. You tahu tak, semalam kan I beli handbag. Lepas tu you jawab, ya ke? That segment. You kenalah ikut cara dia. Ya ke Datin? Berapa harga dia? Beli kat mana? So kena ikut. Okay, jaga tone tu. And then talk less. Kat sini active listening. Allowing the other person to talk more. Okay, bagi dia bercakap lebih. Sebab bila dia bercakap lebih, semasa small talk ni, you akan dapat correct all dia punya orang kata apa tadi, need analysis tadi tu. Semasa small talk ni, pertama dia akan klien akan nampak apa you punya attributes semasa small talk. You ni friendly ke, you jujur ke, you bagus ke, you baik ke semasa small talk. And then yang kedua, semasa small talk, you akan boleh correct dia punya rahsia. Okay, macam mana you nak tanya soalan tu.
So ini adalah type of question yang kita biasa tanya. Sebenarnya Kak Z tak perlu go through sangat semua ni sebab I believe benda yang sama juga you akan cakap dengan kawan-kawan you. Bila jumpa kawan-kawan kita kan, kita cakap pasal kerja, cakap pasal makanan. Kan Wanda kan? Wanda semalam makan kat Betul. mana? Sedap tak? Kan? Tu lifestyle question. Wanda pergi umrah itu macam mana? Best tak? Ada pengalaman menarik tak? So benda ni benda yang sama juga kita cakap dengan kita punya kawan. Cuma sekarang ni kita cakap dengan strangers. Okay? Entertainment question and travel question. So ini antara soalan yang you boleh tanya. So Kak Z takkan go through one by one lah. Okay? Sebab dah pukul 10 dah. So pasal kerja, pasal makanan. Okay? Bila kita jumpa klien, kita bertanya, okay, bisa klien you amalkan keto diet ke? Kan? Tu pasal makanan lah tu kan? Sebab I jumpa klien yang obses tau dengan keto diet. So bila I jumpa dia cakap pasal keto diet je. Dan dia memang senang nak sing dengan dia. Minta amount pun senang. Dia suka sangat bercakap pasal keto diet. Okay? Betul. Lifestyle question. Okay? Lifestyle question. Apa duduk kat mana? Apa tu Diana ada tanya soalan. Dia kata macam mana nak Ni. handle klien yang jenis tanya sepatah jawab sepatah. Walaupun kita dah cuba repo sampai sudah tanya sepatah jawab sepatah. Dia maksudnya, okay, ni antara tips dia. Dia ada open-ended question and close-ended Close-ended. question. Close-ended question contoh macam contoh ada tadi. Okay, jap. Okay, do you like our product, Mr. Client? Yes. Kan? Do you like our product? Yes. Tapi kau tanya, what do you find the most useful or interesting thing about our product? Kita tanya dia, apa yang you rasa menarik tentang produk kita orang? Dia tak boleh jawab yes or no. Faham? Elakkan guna menanya soalan close-ended. Close-ended, dia akan jawab simple je lah. Yes, no, okay, tak Betul. okay. Betul. So, dia kena be prepared. Kalau ada this kind of client, dia cuba cari open-ended question. Okay, jangan bagi dia cakap pendek-pendek tu. Ini salah satu cara lah kalau ada siapa-siapa nak share. I think Gan Lokman banyak experience nak bagi orang bercakap. Okay? Kita boleh share kemudian. Betul. Okay, ini pasal entertainment. Okay, travel question. Okay, ini antara question lain yang Kak Z dapat. Ayu ada lagi tak Ayu kat sini? Ayu ada kot. Ayu? Ada. Ayu, yang klien yang Ayu dapat baru-baru ni, Ayu jumpa dia dekat branch kan? Betul. Apa soalan pertama ataupun macam mana mula-mula Ayu tegur dia? Mula-mula saya tegur dia, cakap Assalamualaikum Cik, by the way saya Ayu. Dia naik terus bagi kad. Okay, I just nak tanya Cik, Cik masih lagi ada existing agent? Lepas tu dia terus buka cerita lah. Dia terus cakap, itulah betul saya datang sini. Saya punya agent saya tak tahulah mana dah pergi. Dah lama nak buat tengok ni saya punya. Dia terus buka cerita. Okay. So itulah apa orang kata repo question juga sebenarnya. So macam Kak Z nak bagi kat sini, contoh you nak tegur orang, you tak tahu nak cakap apa, tapi you are at the same place. You are at the same place macam Ayu dengan klien tu dekat building yang sama. Ayu tegur macam tu, tapi Ayu boleh tanya juga. Sorry Cik, Cik agent ke klien? Apa tak? Cik buat apa kat sini kan? So what brings you here today? Macam you kat tempat exhibition ke, you kat tempat mana? Event ke. You dekat hotel ke, menginap kat sini ke? Menginap, ada meeting kat sini ke, menginap kat sini? So dari situ kita akan boleh create conversation ataupun the next question. Apa nak tanya klien tu? Contohnya kalau duduk kat hotel, best tak buffet kat sini? You makan tak kat sini? So dari situ kita dah boleh create small talk. Okay, ni contoh ayat lah kalau terjumpa strangers. And number 2, what can I do to make you feel better? Ini soalan ni contohnya bila kita jumpa klien ketinggal. Kan? Sebab kita baru kenal dia. So kita nak dia rasa comfortable dengan kita. Okay, this is one of the most powerful repo question because it demonstrate genuine interest. Apa yang kita boleh bantu dia kalau dia meluahkan perasaan dia kan pasal investment tu. Dalam bahasa Melayu dia kita nak cakap, okey Encik, apa yang saya boleh tolong Encik untuk you apa? Macam mana cakap dalam bahasa Melayu? Dalam bahasa macam mana macam mana saya boleh bantu Encik untuk buat Cik jadi rasa happy ke ataupun happy rasa okey.
Dia faham tak? Dia rasa tak happy dengan dia punya previous consultant ataupun dia punya current investment. So tanya dia, apa yang kita boleh buat dia, kita boleh beri kelainan kepada dia compared to the previous one. Mungkin dia kata, "Oh, dulu saya tak happy sebab ejen saya tu bila nak ambil tampin je baru nak jumpa saya. Tapi tak pernah bagi report." Contoh kan, bila dia dah start mula bercakap, you tahu dah apa dia nak, apa dia punya need sebenarnya. Okay, sebab klien ni, dia suka kalau dia boleh diberi peluang untuk orang kata bagi feedback. Okay. And then, next question. Ni contoh. Kalau klien tu, contoh klien tu you dah repo, dia kata, nantilah saya fikir. Kan, nantilah saya fikir. So, ini antara soalan yang you boleh keluarkan. Okay, Mr. Client. What are the 3 biggest issue ataupun concern yang ada di fikiran you sekarang yang membuatkan you hold ataupun you nak fikir dulu. So you kena tanya sebab you tak boleh bagi dia balik saja, you kena tanya. So lepas dia bagi tahu, inilah dah masuk ke part handling objection. Okay. So ini antara soalan yang power juga. What are the 3 biggest issue that you are facing right now ataupun you are thinking right now? And the last one, ni soalan biasa Kak Zat tanya kat klien baru. Selalunya bila Kak Zat dah habis present, Kak Zat akan tanya dia, so macam mana Mr. Client, how do you feel about this product ataupun this service? Faham tak apa saya present tadi? Okay. So dari sini kita boleh dapat tahu perasaan dia terhadap kita punya presentation, produk kita, dia boleh bagi feedback juga. Okay, daripada dia diam je ataupun dia rasa stuck nak buat decision. Okay. So I think that's all. Okay, sorry. Last one, don't when building rapport. Jangan buat Pertama, don't ask any question that could consider bias or antagonistic. Contoh saja you again, awak sokong UMNO ke? Benda-benda yang sensitif ni lah, janganlah tanya, kan? Simpan mulut tu sikit. Okay. Lagi, next. Don't answer your cell phone. Kalau emergency sangat-sangat, jawab dengan cepat. Macam, Cok, okay, I'll call you back. Ni bila meeting. Jawab. Tapi kalau tak penting, jangan jawab. Tak perlu jawab. Okay. And then don't ask question and then forget to listen and engage with what the person is saying. Ini selalu jadi. Kadang-kadang you jumpa klien bercakap, tak berhenti kan. You dah macam malas dengar dah. Aku malas dah dengar dah ni. Tapi dia bercakap. Lepas tu tiba-tiba dia tanya you. You rasa macam mana Gantui. Lepas tu you dah tak pay attention dah. Apa dia cakap tadi? Apa you nak jawab? So macam kenalah. Tak nak kita kena apply juga active listening tu. Sebab kalau dia dapat tangkap kita ni tak pay attention, dia akan rasa frustrated lah. Betul. Okay. Okay, don't speak in monotone voice. Don't talk too much about yourself. Melainkan ditanya. And then don't ask too personal question. Tu saja. Okay. So, you know, 3 to 5 minutes of solid rapport, you can easily win your deal. Definitely, insyaAllah. Alright, so that's all. So that's all for tonight. So before kita majlis kita habis ni, saya nak jemput Gam Lokman lah untuk wrap up sedikit untuk malam ni. Over to you, Gam Lokman. Terima kasih trainer malam ni. Okay, so macam semua malam ni topik kita topik yang sangat simple. Ramai yang masuk saya lah bila nak start buat paling macam ni semua dah fikir macam apa benda nak kena cakap, mesti klien nak dengar pasal product knowledge. Kalau buka QFR tu kan berasak-rasak kepala. Kalau nak belajar tu memang tak boleh lah nak close client. Tapi sebenarnya paling utama bila kita nak buat sale ni, kita kena buat client tu happy dengan kita, buat client sebab apa? Because client beli tu sebab kita, bukannya sebab produk. Actually macam saya dulu start dengan company lain, tapi saya still manage close every month 300 ke 400 ribu sebulan. Tapi you just imagine padahal produk bukan apa-apa, entah apa-apa kan, tapi disebabkan klien tu suka kat saya, tu yang dia beli. Jadi saya conclusionkan semua ni sekarang, apa-apa pun kita kena repo. No repo memang no right to sell. Jadi kalau sebab apa? Sebab klien ni kita tak pernah jumpa. Dia memang tak nampak, tak pernah jumpa kita pun tak pernah jumpa dia, tak pernah jumpa kita. Jadi kita stranger, dia pun stranger, sama-sama tak kenal. That's why kita kena cari kesamaan. So kalau you tak cuba cari kesamaan, you asyik nak berlaga dengan dia, kita kena
Bila kita jumpa tu, kita objektif kita nak sign saja. Kalau dia kata uh, dia main bola, contohlah main bola lah. Dia penyokong India. So, you terpaksalah cakap walaupun you Malaysia kan. Jadi kena cakaplah dengan dia. Okey, saya sebenarnya tak berapa tahu sangat kan pasal bola ni, tapi saya memang tengok India tu main memang cantik lah, contohlah kan, contoh. Jadi so you kena cari kesamaan. Okey. Jadi bila you banyak and then bila you jumpa klien ni, you kena banyak bagi klien yang cakap. And then tadi ada macam Wanda cakap kan, klien dia sebab body language ni kita dah tahu dah dia macam mana. Contoh yang macam Wanda cakap tadi, peluk tubuh kan. Peluk tubuh tu maksudnya dia memikirkan sesuatu. Betul ke budak ni cakap apa-apa. Jadi bila macam tu, tips dia senang. Kita mainkan topik-topik yang hangat sekarang ni. Topik apa paling hangat sekarang? Cerita Palestin lah, cerita pasal Biden lah. Cerita bodoh-bodoh je. Nanti cerita pasal makan apa tengah hari tadi ke, kedai mana yang paling best. Cerita pasal makan semua suka. So bagi dia warm up, bagi dia renggang, bagi dia peace of mind. Sebab yang bestnya klien-klien ni, klien-klien yang TikTok ni, dia orang busy dengan meeting. Back to back, sakit kepala. Bila jumpa dengan you cerita XYZ, lagi sakit kepala. Jadi, kena cerita biasa-biasa. Okay. Tak ada video malam ni. Okay. So, apa-apa pun, bila kita buat benda ni, paling muncul ni, kita kena konsisten. Konsisten is the key. Kalau kita makan pun, kalau kita sekali suap, boleh kenyang tak? Tak boleh kenyang, betul tak? Kalau kita 10 kali suap tak berhenti-henti, jadi lain lah kan. So nak jadi gemuk pun kita kena konsisten. Nak jadi kurus pun kita kena diet dengan konsisten. Apa-apa pun kalau kita nak sukses dalam paling muncul ni, kita kena konsisten. Jadi apa-apa pun macam saya dulu kan, masa saya muda-muda dulu kan, biasa ada tak orang-orang kat sini yang pernah bercinta? Mestilah semua pernah bercinta kan, bercinta monyet ke tak monyet kan. Yang kena tinggal, contoh macam saya pernah kena tinggal tau dengan girlfriend saya. You just imagine Tapi pada masa tu memang rasa macam feras lah dia ikut orang lain kan. Dia kahwin dengan orang lain kan. Kita pun feras lah macam apa salah kau tak pilih aku kan. Tapi bila dah buat paling muncul ni, sebab saya masa tu saya fikir aku tak ada value. Kenapa dia nak aku kan. Jadi kalau aku jadi dia, aku pun nak cari orang lelaki yang ada value. So apa yang saya buat, saya cakap dengan diri hati saya, okay, tak apa, aku buat paling muncul ni, aku buat betul-betul. Aku naikkan value aku. So you all, kalau saya boleh naikkan value saya, why not you all? Boleh tak? So kita jangan buang masa, umur kita masa tu, umur saya 26 tahun. 26 tahun, 25 tahun. Masih muda, masih mentah kan. Jadi saya naikkan value saya diri saya sendiri. Jadi kalau saya boleh buat, saya still keep on focus sampai sekarang. 18 tahun je. Masih lagi berjalan, masih lagi fight untuk untuk GM ni kan. Jadi so can you yang mana muda-muda ni, yang saya tengok yang masih energetik. Betul tak Azinda? Senyum je Azinda. Saya cerita-cerita girlfriend tu tak cerita lama. Azinda. Okay Azinda. Okay. So boleh kita ambil gambar? Ada soalan tak? Ada soalan? Ada soalan, kita kena jawab. Standby Haji tidur luar. Apa ni? Malam ni malam Jumaat. Okay. So ambil gambar. Kimi boleh tolong ambil gambar Kimi? GM Kimi. Kimi pakai laptop ke? On dulu Kimi. On dulu. Tak apa, Syah ambil. Okay, Syah ambil. Okay, Syah. Saya ambil. Okay, standby. Buka video lah, spotting. Kat video. Kita nak ambil gambar. Syafiq mana Syafiq? Syafiq lah dia Syafiq. Baru nampak muka Syafiq. RK pun baru nampak. Okay, so second page. Ya, Adib Aizat. Gelap sungguh lah Aizat.
Itulah, tapi Oh, ya Adib kat mana tu? public mutual ni kan memang mengubah hidup saya betul lah. Memang saya rasa macam, uish, tak sangka kan modal 200.5 je kan. Mana nak cari kan meniaga modal 200.5 dapat puluh ribu. Betul tak Izzat? Oh, tapi memang okey lah. So malam ni besok ada satu hari lagi. Selamat maju jaya. Kita kena kasih henyak betul-betul. Kasih bising-bisingkan grup kita. Hari Sabtu nanti nak buat call calling tak? Nanti. Saya rasa on jugalah. Sekejap je sesi 9 sampai 12. So siapa-siapa ni yang nak buat appointment untuk next week boleh datang lah. Okay. Okay. Alright. Terima kasih Okay, Gambar Mat. Dah ambil All gambar the belum? best. Terima kasih dah ambil dah. Terima Dah ambil kasih dah? trainer untuk malam ni. Zaitun dengan Wanda sangat informatif dan sangat detail. Thank you Wanda and Thank you Zaid. semua. sampai Thank pukul you Thank you 10. Wanda dan semua. Tutup Zaid. semua. Thank you team training. Assalamualaikum. Selamat Kak malam. Wanda, Kak Assalamualaikum. Zaid. Good Selamat night. malam Good semua. night. Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam. Jumaat.